Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua murid-murid yang Ustaz kasihi, terutamanya tahun 4 iaitu kelas 4 Uranus dan juga 4 Merkuri. Baiklah, hari ini merupakan hari kedua untuk pengajaran pendidikan Islam tahun 4. Jadi Ustaz teruskan untuk pengajaran pada hari kedua ini. Okey, jadi sebelum Ustaz mulakan, Ustaz berharap sangat di hadapan kamu mesti ada buku teks pendidikan Islam. Okey, kamu sambil kamu mendengar, sambil kamu buka dan rujuk buku teks pendidikan Islam yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jadi murid-murid bolehlah buka muka surat 174. Hari ini kita akan belajar mengenai adab berjiran, iaitu unit 3, jiran sepakat membawa berkat. Okey, Ustaz ulang semula. Murid-murid bolehlah buka buku teks pendidikan Islam tahun 4, muka surat 174. Baik. Okey, Ustaz yakin majoriti murid ada jiran. Okey, cuma kita masih tak tahu apa maksud jiran yang sebenarnya. Mungkin pada pandangan kamu, jiran tu adalah orang yang berada di sebelah kita, okey, atau di sekeliling kita. Okey, tetapi pengertian jiran yang sebenarnya adalah, cuba murid-murid rujuk surat 174 tu. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Okey, tak kisahlah sama ada jiran tu kita kenal atau tidak, orang sebelah kita tu kita kenal atau tidak, dia adalah jiran. Okey, jiran yang tinggal di sekeliling kita. Ada setengah maksud jiran ni dia meletakkan 40 buah rumah di sekeliling kita. Tetapi untuk pengajaran baru ni, dia hanya letak sebagai rumah seseorang yang disebut juga tetangga. Maksudnya orang-orang yang berada di sekeliling kamu itu adalah jiran. Okey, contohnya di sebelah kanan rumah kamu, di sebelah kiri rumah kamu, di hadapan rumah kamu, di belakang rumah kamu, itu adalah jiran kamu. Okey, jadi jiran ni adalah tetangga yang terdekat, orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita. Okey, dah faham dah maksud jiran. Okey, dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat maka janganlah menyakiti jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka janganlah menyakiti jirannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, berdasarkan hadis yang Ustaz bacakan tadi, seorang Muslim, okey, dia ada hak ke atas jiran dia. Okey, dan seorang jiran ada hak ke atas jiran yang lainnya, iaitu jangan kita menyakiti hati jiran kita. Okey, sebagai kalau kita nak mewujudkan suasana yang harmoni dan muafakat, kita jadilah jiran yang berguna kepada orang lain. Okey, kalau boleh jaga pertuturan. Okey, jangan menyakiti hati jiran dengan membuatkan perkara-perkara yang dia tidak sukai atau menyakitinya. Okey, apa perkara-perkara yang menyakiti jiran ni? Banyak sebenarnya. Okey, contohnya kita parking kereta depan rumah jiran kita sampai dia tak boleh keluar. Okey, kita membela haiwan-haiwan yang boleh menyebabkan dia marah kepada kita. Okey, yang mana haiwan tu kita tak jaga betul-betul dan najis-najisnya bertebaran dekat rumah kita. Itu pun antara perkara-perkara yang boleh menyakiti hati jiran. Jadi sebagai untuk menjadi jiran yang baik, kita hendaklah menjaga kesemua perkara tersebut. Walaupun kita sebenarnya tak mampu nak jaga semua, tapi sekurang-kurangnya kita cuba untuk tidak menyakiti hati jiran. Okey, baik. Hak-hak jiran. Kamu tengok surat 175, hak-hak jiran. Hak ni apa? Hak ni adalah apa yang patut seorang jiran tu peroleh. Okey, contohnya dari segi perbuatan. Okey, menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Okey, setiap kita ni, terutamanya kita yang di Malaysia ni kan, kita ada pelbagai kaum. Okey, jiran kita belum tentu semua Muslim. Okey, ada yang daripada China, ada daripada India. Okey, jadi kita sebagai seorang yang mengamalkan tata cara sebagai warga negara Malaysia ni,
Kita perlulah belajar dan dalam masa sama kita kena faham tradisi masing-masing. Okey, contohnya lah kita sebagai orang Melayu, contohnya kita berjiran dengan orang Cina, orang India. Mereka pun ada adat masing-masing. Ada masa kita kena terima adat dan budaya masing-masing supaya untuk mengelakkan persengketaan. Okey, sebab adat dan budaya masing-masing ni dah ada turun-temurun. Okey, contohnya hari kematian ke kadang-kadang menyebabkan bising dan sebagainya. Macam tu juga mereka pun kena sepatutnya ada toleransi. Okey, walaupun mereka ni bukan agama Islam, mereka ni tak tahu hak-hak pun yang kita perlu tahu sebagai seorang jiran, tetapi mereka kena ada toleransi. Contohnya bila kita bila umat Islam melaungkan azan di masjid-masjid, mereka pun dah kena faham lah benda tu. Okey, dah ada hak dan toleransi, ada adat masing-masing. Okey, jadi itu hak sebagai jiran kita kena faham. Okay, yang kedua, tidak menyakiti jiran. Yang ini Ustaz dah jelaskan tadi, bagaimana keadaan kita nak jaga hati jiran tu dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jiran ni tersakiti. Okay. Yang ketiga, menziarahi jiran ketika sakit. Kalau jiran tu tiba-tiba kita dapat berita sakit, kita cuba sedaya upaya untuk menziarahi jiran tersebut. Okey, kalau dia contohnya sebelum ni kita boleh pergi hospital, kita lawat dia pergi hospital walaupun sebentar. Sekurang-kurangnya itu menaikkan semangat dia dan dia rasa satu penghargaan bila mana ada orang datang menziarahi dia. Okey. Yang keempat, memberikan pertolongan jika diperlukan. Okey, kalau contoh tu jiran tu nak minta bantuan kita, keretanya tak boleh start, kita datang bantu dia. Okey, apa perkara-perkara yang contohnya kecemasan, kita bolehlah tolong. Sebagai jiran, itulah hak dan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran. Yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikan kepada jiran. Yang ini turun-temurun sebenarnya dah pernah berlaku. Contohnya macam kita lah nak sambut air raya ni, kadang-kadang kita buat masakan yang lebih. Supaya apa? Supaya kita berikan jiran kepada, kita dapat berikan makanan lebihan tersebut kepada jiran-jiran di sekeliling kita, supaya mereka pun merasa dihargai. Okey, kebiasaan macam itulah ada orang Melayu sekarang ni. Ada beberapa perkara macam ada program-program atau majlis-majlis yang ni ada lebihan masakan, dia sengaja masak lebih supaya apa? Dia dapat berikan kepada jiran-jiran yang tak dapat datang. Okey. Itu satu perkara yang baguslah apabila kita memberikan makanan kepada orang lain. Itu pun dah dikira insya-Allah Allah akan tambahkan rezeki yang lain. Okey. Jangan rasa kedekutlah. Yang keenam, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Okey, mengganggu ketenteraman jiran ni banyak sudut lah. Okey, sama ada kita suka buat bising. Okey, contohnya lah kita bakar mercun. Bakar mercun sampai tak ingat dunia. Okey, menyebabkan jiran tu yang contohnya dia ada penyakit, dia mungkin dia fobia dengan bunyi bising-bising. Kita pun kena hormati orang macam tu. Okey, jangan kita mengganggu ketenteraman dia yang menyebabkan dia rasa nak marah. Sebagai seorang jiran, kita pun jaga kita punya tanggungjawab sebagai seorang jiran. Okey. Dan yang terakhir, untuk perbuatan saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Okey, kita ni manusia ni memang banyak kesalahan dan kita ni kena salinglah bermaaf-maafan, kena turunkan ego dan saling bermaaf-maafan, insya-Allah. Okey, apabila kita meminta maaf je, walaupun satu masa akan datang kita mungkinlah buat perkara tu lagi, tetapi sekurang-kurangnya dah memberi maaf tu pun sebenarnya dah melapangkan dada kita untuk kita menerima kelemahan dan kelebihan antara satu sama lain. Okey. Okey, baik. Dari sudut percakapan, apa hak jiran dari sudut percakapan? Yang pertama, berikan nasihat sekiranya perlu. Okey, nasihat ni kalau kita berikan ada waktu-waktu je. Okey, contohnya kalau dia minta nasihat, kita berikan. Okey, jangan kita ni selalu nak memberi nasihat kepada orang. Sebenarnya itu pun satu budaya yang tidak elok lah sebenarnya. Setiap hari kita nak bagi nasihat. Okey, sebenarnya dalam nasihat ni pun dia ada caranya dan dia perlu berpada-pada. Sebab orang ni akan bosan bila asyik-asyik dia asyik dengar nasihat dia. Nanti dia pun akan cakap lah macam itu dia selalu betul. Sebenarnya benda budaya ni bila kita memberi nasihat ada waktu dia. Bukannya setiap hari, setiap masa. Okey, kalau orang tu tak nak terima, itu bukanlah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita adalah memberi nasihat. Okey.
Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Jiran tu dapat lahir, dapat anak baru, dapat rumah baru ke, dapat kejayaan, apa-apa kejayaan pun kita ucapkan tahniah kepada jiran tersebut. Okey. Yang ketiga, menjaga pertuturan. Yang ni pun sama. Mungkin daripada sudut kita susah nak jaga lisan, tetapi sebenarnya lisan ni, okey, sebenarnya lidah ni sebenarnya lebih tajam daripada pedang. Pepatah Arab ada mengatakan, okey, lidah ni lebih tajam sebenarnya daripada pedang. Okey, sebabnya lidah ni kamu tengok dia lembut, tetapi kalau kita tak jaga pertuturan kita, memang dia akan menusuk sampai ke hati dan menyebabkan bermuka masam dan menyebabkan pergaduhan dan sebagainya lah. Sebabnya ada kes-kes, kalau kita tengok sekarang ni di Malaysia, kes-kes isu semasa memang banyak berlaku yang apabila seseorang tu dia tak menjaga percakapan sampai boleh buat apa? Sampai boleh membunuh. Okey, sampai boleh membunuh. Rakan gurau sikit-sikit, lepas tu dia ambil, dia acurkan pistol, kemudian sampai tertembak. Bukilah walaupun dari sudut niat gurau, okey, rakan cakap sikit, dia pergi ambil pisau, dia tikam. Itu pun kena hati-hati sebabkan daripada lidah ni kadang-kadang memang kita nampak lembut sebab dia tak ada tulang. Okey, tetapi apabila kita start dia bercakap, dia akan menusuk sampai ke jiwa dan boleh menyebabkan pergaduhan dan persengketaan yang agak lama lah. Okey, jadi hati-hati dengan pertuturan. Emosi. Hak jiran sebagai emosi ni berprasangka baik dengan jiran. Kita ni walaupun mungkin kita tahu jiran kita tu, yelah, kalau kita fikirkan negatif memang banyak lah kan. Dari sudut kita asyik nak fikir negatif je kan. Tetapi cuba suatu masa kita berprasangka baik. Okay, berprasangka baik maksudnya kita sentiasa melihat orang jiran kita ni dalam keadaan yang baik. Jangan asyik negatif je. Okay? Dia balik lambat, dia bawa orang dan sebagainya. Kita mula-mula kita positif lah kan. Okay, cuba berpositif dengan jiran. Yang kedua, bersipati apabila jiran ditimpa kemalangan. Okey, yang ni pun sama yang perlu kita buat. Okey, kita kena bersimpati dengan jiran apabila berlaku kemalangan kepada dia. Okey, sama ada aksiden, sama ada kematian, contohnya dia kehilangan mak ayah dan sebagainya, kehilangan anak-anak. Kita kena bersimpati dan ucapkan takziah dan sama-sama berikan nasihat dan motivasi. Okey, ini pun salah satu hak jiran yang sepatutnya kita berikan dari segi emosi apabila berlaku kemalangan. Jangan kita ucapkan tahniah, syabas kepada dia bila berlaku kemalangan. Walaupun kita tak suka kepada jiran kita pun, okey, hak sebagai jiran adalah mendoakan kebaikan kepada saudara-saudari kita. Okey, Ustaz rasa itu sahajalah untuk pengajaran hari ini. Kita akan sambung pengajaran berkenaan dengan jiran ni pada minggu hadapan. Okey, untuk selebihnya lah. Okey, jadi seperti biasa untuk tutorial kamu ni, okey, buka buku modal aktiviti mesra digital ni, buka surat 71. Okay, kamu buat buku surat 71. Okay, Ustaz ulang, buku mesra digital ni tahun 4 ni, warna hijau ni, kamu buka buku surat 71, buat. Okey, tak banyak pun yang ni, tak banyak. Jadi kemudian hantarkan di dalam grup Telegram. Itu saja daripada Ustaz. Ustaz harap kamu faham tentang makna jiran dan hak-hak sebagai seorang jiran yang perlu kita pelajari. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.